Salam sejahtera. PowerPoint ini kita akan bincangkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan. Dalam perancangan pelaksanaan kajian tindakan, kita nak bincangkan langkah-langkah tindakan ataupun intervensi yang kita akan gunakan. Dalam langkah-langkah tindakan ini, dia ada jadual pelaksanaan kajian dan anggaran perbelanjaan. Ini akan dipaparkan semasa anda menulis kertas cadangan. Akan tetapi, dalam laporan penuh kajian tindakan, jadual pelaksanaan kajian dan juga anggaran perbelanjaan tidak perlu dipaparkan. Kalau tidak, muka surat bagi laporan kajian tindakan akan banyak. Okey, selepas langkah-langkah tindakan, guru perlu juga merancang kaedah mengumpul data dan juga bagaimana data itu dianalisiskan. Jadi dalam perkongsian ini, saya akan bagi contoh kaedah mengumpul data dan pada masa yang sama saya akan terus masuk ke dalam kaedah menganalisis data tersebut, bagi kaedah tersebut. Okay. Dalam langkah-langkah tindakan, guru perlu memperincikan langkah-langkah aktiviti tindakan, iaitu intervensi ataupun kaedah dengan jelas. Dan senarai tindakan itu perlu ikut urutan, iaitu langkah-langkah bagaimana guru guna kaedah tersebut. Ini adalah seperti RPH yang kita belajar di mata masa dulu. Seperti contoh, dalam pengajaran Puan Muna kata guna kaedah KACI. Jadi di sini Puan Muna perlu menyenaraikan langkah-langkah kaedah KACI. Dan pertama mesti bagi tahu apa itu KACI. KACI stand for what? Kalau tidak dia akan jadi kacau. Okey, perlu menyenarai dan memerihalkan langkah-langkah kaedah KACI dalam urutan yang betul. Dan juga guru perlu memberi rasional terhadap tindakan yang dijalankan. Kenapa guna kaedah KACI dan bukan guna kaedah kacau? Okey. Lepas itu, dalam kertas cadangan, guru perlu menyediakan jadual pelaksanaan dalam bentuk catatan. Dan perlu ingat, dalam kajian tindakan, tempoh pelaksanaan adalah pendek. Dan juga anggaran kos dan peralatan yang sesuai. Alright. Dalam perancangan kaedah mengumpul dan menganalisis data, di sini saya senaraikan 5 contoh kaedah mengumpul data, iaitu ujian bertulis, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, dan soal selidik. Ujian bertulis. Kaedah yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan objektif dan soalan kajian. Contohnya, kita nak uji contohnya fakta ataupun pengetahuan belajar dalam fisiologi, ataupun dalam blood circulatory system in humans. Ujian dibina oleh guru sendiri. Maksudnya item itu dibina oleh guru sendiri dan item itu mesti relevan dengan objektif dan soalan kajian. Boleh dijalankan secara lisan ataupun bertulis. Biasanya kita akan dijalankan secara bertulis. Kalau bagi muid, dia guna contoh speaking, dia secara lisan.
Soalan yang berbentuk objektif atau subjektif sesuai digunakan. Saya rasa ujian bertulis ini cikgu agak familiar dengan dia. Okay. Terdapat dua jenis ujian yang bertulis yang digunakan dalam kajian, sama ada kajian tindakan ataupun conventional research. Kita selalunya guna ujian pra dan ujian post. Jadi saya rasa cikgu tahulah apa itu ujian pra dan ujian post, jadi saya pun tak banyak cakap dekat sini. Okey, keputusan diperoleh daripada ujian boleh menjadi satu indikator. Maksudnya kita bandingkan ujian post dengan ujian pra. Okey, dan kita pergi ke analisis data ujian bertulis. Jadi di sini kita fokus kepada statistik deskriptif dan bukan statistik inferential ataupun inferential statistik. Okey, deskriptif maksudnya dia hanya kira bilangan, peratusan, frekuensi, mean, mode, medium dan sebagainya. Okay. Jadi dia tidak melibatkan apa dia? T-score, ANOVA, MENGOVA. Okay. Jadi dia tidak ada kata apa dia significant difference sebab ini bukan conventional research. Alright. Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi ataupun kejadian secara kritikal dan sistematik. Sistematik maksud dia scientific. Sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan perubahan. Boleh dilaksanakan dengan mencatat nota dan apa yang berlaku. Contohnya bagaimana guru mengajar, bagaimana reaksi murid. Juga boleh dilakukan dengan bantuan rekaman video. Okay, terdapat dua jenis pemerhatian, participant observation dan non-participant observation. Biasanya dalam kajian tindakan, kita adalah guna participant observation, di mana penyelidik adalah aktif menyertai dalam kajian, okay, dalam aktiviti tindakan dan berinteraksi dengan peserta. Kalau yang sebaliknya, yang ini non-participant observation, penyelidik tidak berinteraksi dengan peserta. Okay. Dalam analisis data pemerhatian, dalam pemerhatian berstruktur kita guna kiraan kerapan peratusan, kita susunkan mengikut keutamaan yang mana satu lebih penting ataupun lebih suka oleh kaedah mana yang lebih suka ataupun disukai oleh pelajar dan susun dan sebagainya. Pemerhatian tidak berstruktur, kita semak maklumat dengan terperinci. Kita baca semua catatan, pemerhatian, lepas tu kita highlight dan gariskan maklumat penting dalam catatan itu, dan kita semak maklumat semula dan kita tentukan kategori, dan lepas tu kita cari tema untuk kategori. Dia lebih kepada cerita ataupun skrip. Okay. Contohnya dekat sini, menganalisis data pemerhatian berstruktur, struktur. Maksudnya dalam pemerhatian, guru sudah dapat senaraikan tingkah laku pelajar semasa PDP dan juga bagi kod. Di contoh ini adalah 1 hingga 9. Okay, ini adalah tingkah laku pelajar semasa PDP. Okay, lepas itu, daripada data tadi, guru akan convert dia kepada bentuk jadual. Okay, yang sini adalah nama murid. Lepas itu, ini adalah bilangan pemerhatian dilakukan untuk mendapatkan data. Data itu adalah tingkah laku murid. Jadi ini adalah 1 hingga 10. Di sini dalam bahasa Inggeris kita guna scan. Maksud dia contohnya lah, dalam satu waktu 40 minit, sini ada 10 scan. Maksud dia, ini nombor 1 adalah 4 minit yang pertama. Maksudnya selepas 4 minit yang pertama, guru akan buat satu scanning. Okay, dan rekodkan tingkah laku pelajar. Dan lepas itu teruskan PDP, dan pada 4 minit yang kedua, cikgu akan buat scanning yang kedua. Dan untuk dapatkan pemerhatian data dengan tingkah laku pelajar dan seterusnya. Jadi bila akhir
pada akhir PDP ini dapat rumusan iaitu peratusan dia, di mana ini adalah 40% Asma Ahmad ada tingkah laku yang sekian-sekian. Okey, jadi di sini kita boleh nampak Zainuddin Zain mempunyai 80%. Maksudnya hanya 8 minit. Okay, boleh dikatakan 8 minit Zainuddin Zain dia mungkin tak buat apa-apa, tak tingkah laku yang dikodkan, dia mungkin tidur atau buat apa, okay, dan seterusnya. Jadi di sini mungkin kita boleh dapat persamaan di mana Zainuddin dan juga Jeffrey mungkin dia mempunyai tingkah laku yang lebih kurang sama pada masa yang sama. Okay, jadi mungkin mereka ada buat kacau ke apa ke. Okay, jadi kita dari sini kita dapat menganalisis data dia. Dan dari sini data tu kita boleh buat dia punya perbincangan. Okey, ini contoh kedua bagi pemerhatian berstruktur di mana setiap bulatan ini mewakili murid. Okay. Kalau dia kosong, maksud dia murid itu tidak menjawab apa-apa soalan. Dan dalam bulatan dia ada nombor. Nombor itu mewakili nombor soalan yang murid jawab. Okay, maksud di sini, sini ada 30 soalan telah disediakan oleh guru. Jadi dalam PDP, guru mengajukan soalan dan murid menjawab soalan. Murid ini menjawab soalan 1. Murid ini menjawab soalan 11. Murid ini menjawab 2 soalan, iaitu soalan nombor 5 dan nombor 18. Jadi di sini nampak dia punya tindakan di berstruktur. Okay. Jadi di sini selepas PDP kita boleh tahu ada 5 orang murid kita menjawab sebarang soalan pun. Dan sini ada 4 orang, sini seorang. Jadi di sini 4 orang kita boleh mungkin boleh merumuskan bahawa mereka ni tidak memberi perhatian. Mereka mungkin main ke apa ke. Okay, ini kenapa pelajar murid ini tidak menjawab soalan. Jadi kita perlu data ataupun bukti untuk menyokong antaian kita. Jadi kita akan buat temu buah. Kita buat interview murid ini. Kita interview ke 4 murid ini. Pada masa yang sama, kita juga boleh interview murid di sebelah mereka untuk mendapat ataupun memperolehi data yang lebih kukuh. Sebab mungkin mereka akan yang ini akan bagi data ataupun bukti yang tidak kukuh ataupun yang dia menipu sikit. Jadi yang sebelah sini mereka tahu apa tingkah laku mereka. Okay. Contohnya ini adalah apa dia perbincangan. Okay. Terdapat satu kumpulan murid di samping itu terdapat juga seorang murid duduk di baris pertama. Okay. Lepas tu dia sebenarnya dia ada kita perlu bincangkan kenapa. Okay. Jadi bila ada data selain daripada pemerhatian, jadi kita boleh kata ini adalah triangulasi, or we call it triangular data. Okay. Data yang dari kaedah berlainan. Okay. Alright, contoh analisis data pemerhatian tak berstruktur. Dan tadi ada 2 contoh berstruktur, sekarang adalah tidak berstruktur. Okay. Contohnya kita nak kaji aspek pemikiran kritis, critical thinking aspect in PDP kimia. Okay. Jadi kita berdasarkan kronologi peristiwa semasa PDP di makmal kimia, okay, direkodkan mengikut urutan yang sistematik, rekod aspek pemikiran berubah-ubah. Ini lebih kepada cerita dari minit pertama hingga akhirnya PDP. Contohnya dekat sini, kita guna bantuan rakaman video adalah lebih baik. Guru A datang, okay, dia menjerit maksudnya supaya semua murid yang sedang berbaris di ruang mama supaya senyap, okay, bla bla bla. Jadi di sini catatan dia tak ada sebab ini catatan untuk aspek pemikiran kritis. Okay, dan seterusnya, maksudnya semua
tindakan guru termasuk dia punya percakapan akan direkodkan dan ditranscribe, ditranskripsikan dalam skrip ini. Jadi daripada skrip ini, penyelidik dia perlu kena pasti aspek pemikiran kritis yang ada. Maksudnya penyelidik itu dia sudah mahir apakah aspek pemikiran kritis. Ini boleh didapati daripada pembacaan literatur, literature review. Jadi yang ini dia tidak berstruktur. Dia tidak macam yang sebelum ini itu di mana semuanya telah dirancang dengan baik. Yang ini kita tidak tahu apa yang guru akan lakukan seterusnya dan apakah pelajar ataupun murid akan lakukan. Contoh lain seperti bilangan ataupun jenis soalan hot and lot yang ditanya oleh guru atau murid. Dari minit pertama PDP sampai minit akhir PDP. Kita boleh ada skrip ini dan dari skrip ini kita boleh kena pasti. Jenis soalan hot ataupun jenis soalan lot yang diajukan oleh guru ataupun murid. Dan lepas itu kita boleh kira bilangan dia. Ataupun kita boleh tengok kegelapan guru menyebut faham tak semasa PDP. Baik, mari kita pergi ke temu bual. Temu bual merupakan kaidah pengumpulan data melalui interaksi face to face. Kaidah serupa untuk meneroka dan mendapat maklumat daripada peserta mendalam terhadap kajian dijalankan. Excuse me. Temu bual boleh dilaksanakan secara individu. Maksudnya seorang interviewer, seorang interviewee. Ataupun temu bual berkumpulan. Berkumpulan ini adalah seorang interviewer dengan grup interview. Interviewee dia beberapa orang. Lebih kepada macam perbincangan. Dan rakaman boleh dilakukan dengan kebenaran peserta. Dan temu bual ini dia kadang-kadang data itu bergantung kepada kehebatan penyelidik interviewer. Terdapat 3 jenis temu bual: berstruktur, parastruktur dan tidak berstruktur. Berstruktur maksud dia soalan itu telah disediakan terlebih dahulu dan mengikut urutan dan tiada soalan ad hoc. Bagi separuh berstruktur, soalan utama disediakan dan dia ada soalan susulan, ataupun kita panggil prompt yang disediakan, di mana bila interviewee dia menjawab soalan utama dan dari soalan utama kita boleh cungkilkan soalan susulan. Ini kalau interviewer itu hebat, dia dapat mencungkilkan lebih banyak maklumat yang dia perlu. Tidak berstruktur ini, dia nampaknya macam tak ada soalan apa-apa, soalan yang disediakan. Tapi macam mana pun dia ada soalan terbuka ataupun senarai tema ataupun kerangka ataupun komponen yang penyelidik dia sudah tahu, dia sudah faham, dan pada masa itu dia akan tanya soalan itu. Ini adalah tidak berstruktur. Contoh soalan problem, apakah perasaan anda yang ingin dikongsikan dengan kami semasa mengikut aktiviti sebentar tadi? Mengapa? Yang ini mengapa kita boleh tanya selepas interviewee jawab soalan ini, dan kita lepas itu kita bagi tahu dia, tanya dia mengapa. Selepas mengapa, bila interviewee sudah jawab sebab dia, dari sebab itu mungkin dia penyelidik dia perlu mencungkil lagi maklumat tambahan dalam jawapan itu. Jadi dia ada soalan ad hoc. Dia tanya, mungkin dia akan tanya, apakah ataupun sila
jelaskan dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh guna. Okay. Jadi yang penting kita berikan tempoh masa yang sesuai lah kepada murid ataupun peserta untuk menjawab. Dan tidak digalakkan menggunakan soalan yang memberi jawapan ya, tidak, setuju, tak setuju, benar, salah, macam itu. Hanya dua sahaja. Okay, analisis data terubah. Jadi selalunya yang kita dapat tu, okay, transkripsi, okay, kita perlu dibuat. Maksudnya selalunya kita rakam. Lepas tu kita akan transcribe dia jadi transkripsi, lepas skrip. Okay, dan kita ditypekan dengan lengkap lah, okay, untuk memudahkan proses analisis. Jadi untuk masa analisis, kita transkripsi yang kita ataupun skrip yang ditypekan, kita guna secara verbatim, maksud dia menggunakan perkataan ayat yang sebenar diperoleh. Contoh kalau dia ada kata kita buat ada tulis macam itu. Okay, analisis data boleh dibuat secara manual atau komputer. Kalau manual, dia banyak leceh dan sama transkripsi dihasilkan. Jadi dia type, bila type, peneliti dia perlu highlight ataupun gariskan maklumat penting dalam skrip itu. Lepas tu dia akan baca semua skrip dan gariskan semua maklumat penting. Lepas tu dia akan baca semula skrip itu dan dapatkan persamaan antara maklumat penting yang digariskan. Dan dari sini dia akan wujud satu tema ataupun subtema. Selalunya tema dululah, tema-tema kecil. Dan daripada bila habis semua, jadi daripada tema-tema kecil, mungkin dia akan gabung jadi satu tema utama. Okey, ini adalah secara manual. Kalau secara komputer, dia boleh kita guna NVivo ataupun RQDA untuk guna komputer untuk kita bukan menganalisis data, untuk sorting up data itu, untuk susun. Bila kita sudah kod, contohnya kita coding, kita bagi kod dia ini pembelajaran secara maya. Jadi bila kita satu skrip dia ada beberapa pembelajaran secara maya. Jadi bila kita klik dengan komputer kod dia secara maya, dia akan keluar apa yang pelajar itu bagi tahu ataupun interviewee dia bagi tahu. Jadi di sini kita boleh buat analisis secara tepat dan senang. Okay, ini adalah guna untuk guna komputer lah. Okay, contohnya lah, okay, lebih kurang sama. Dan manual atau komputer, konsep dia adalah sama. Jadi di sini ini soalan yang diajukan oleh penyelidik. Ini murid satu dia jawab ni. Okay. Jadi di sini kita letak kod dia adalah sebelum itu kita guna ini. Contohnya guru mengajar terlalu cepat. Okay. Guru selalu marah. Ini kita identify, contohnya guru ajar cepat. Kita list down dulu. Bila sini dia ada beberapa faktor dia punya coding itu adalah berkaitan dengan guru. Ini tema-tema kecil. Jadi kita boleh gabungkan jadi tema besar, iaitu faktor guru. Jadi dalam skrip ini terdapat 5 kekerapan, 5 point di mana berkaitan dengan faktor guru. Ini adalah kod dia. Okay. Bagi yang kalau nak belajar secara terperinci, kita boleh bincang di sekolah nantilah. Analisis dokumen. Dokumen boleh banyak. Dokumen wujud hasil kerja peserta. Yang paling biasanya adalah rekod pencapaian murid ataupun dia punya keputusan. Jadi kita guru selalunya buat postmortem. Itulah kita menganalisis dokumen. Okay.
Jadi ada dokumen dari sumber prima dan sumber sekunder. Okay. Sumber prima disediakan oleh peserta kajian, first hand kita dapat. Sumber sekunder diperolehi daripada sumber lain. Okay. Bagaimana nak analisis dokumen? Jadi inilah contoh-contoh yang tadi saya sudah bagi tahu. Jadi dia tak banyak hanya melalui itu, lepas itu kita mungkin buat kod bagaimana ataupun pencapaiannya macam mana peratusan dan sebagainya. Okey, soal selidik yang kerap digunakan dan kita pun kerap guna dia. Okey, dia merupakan satu daripada cara yang paling mudah. Okey, berapa? Okey, panduan sudah tahu mesti relevan. Okey, dan jelas dan tidak mengelirukan. Seperti contoh, dia satu soalan itu yang ditanya hanya satu poin. Dia jangan ada 2 poin. Contohnya, saya sangat setuju dengan kaedah A dan kaedah B. Jadi di sini persetujuan itu adalah nak tanya kaedah A kan kaedah B. Okey, jadi perlu pecahkan. Soalan yang dikemukakan hendaklah mudah dijawab oleh peserta. Okey, jangan terlalu panjang dia soalan ataupun susah sehingga peserta dia nak fikir banyak nak tanya orang macam tu. Okey, soalan diajukan dapat mengumpul maklumat yang dikali secepat mungkin. Okey, bentuk soalan tertutup dan terbuka. Tertutup dia maklumat demografi. Okey, dia tanya jantina, umur, kelayakan, status ekonomi dan sebagainya. Soalan tertutup dichotomous, maksudnya dia hanya pilih A atau B. Okay. Skala Likert skill. Contohnya 1 mewakili strongly disagree, 2 mewakili disagree, 3 mewakili average, okay, or no comment, 4 mewakili agree, 5 mewakili strongly agree. Skala perbezaan semantik dia satu range continuous dia. Okay, nanti ada tunjuk contoh dia. Okay, susunan mengikut keutamaan nanti pun juga akan tunjuk contohnya. Soalan terbuka. Okay. Dia bagi soalan contohnya bagaimanakah berapa. Okay, soalan terbuka dia tak ada ABC pilihan. Jadi di sini nanti kita akan bincangkan ini sebab dua ini sangat senang. Jadi kita akan bincangkan ini dan ini. Okey, jadi ini tak ada masalah bagi demografi. Okey, ini adalah soalan-soalan yang biasa tanya, tak ada masalah. Soalan tertutup macam ini. Okey, dichotomous. Okey, 2 pilihan saja. Skala Likert, okey, biasanya 4, 5, 6. Biasanya kita 4 dan 5. 10 poin pun ada. Okey. Semantik dia deskriptor, berbeza deskriptor dua hala yang bertentangan, tidak setuju, setuju dekat sini. Jadi lebih kurang sama dengan skala Likert, okey. Jadi setuju ini adalah sangat setuju, ini adalah sangat tidak setuju macam ini. Okey. Susunan mengikut keutamaan, contohnya kaedah A, kaedah B, kaedah C, kaedah D. Okey. Jadi minta kamu susunkan yang mana adalah keutamaan kamu. Okey, yang mana kaedah yang paling kamu suka. Ya, ataupun makanan. Okay, ada 10 makanan yang telah disenaraikan dan minta peserta untuk susun, untuk menilaikan yang mana makanan yang mana satu adalah paling suka sebagai satu, yang kedua disukai adalah 2 dan sebagainya. Okay, soalan terbuka sudah tahu lah macam ini bla. Okey, bagaimana nama analisis data soal selidik? Jadi seperti yang dinyatakan, soalan ataupun item-item dalam soal selidik mengandungi maklumat demografi dan juga maklumat yang lain yang seperti like skill yang guna ataupun sebagainya. Okey, jadi soalan-soalan yang diwujudkan dalam satu soal bolehlah dalam bentuk soalan tertutup ataupun terbuka. Jadi bila kita nama analisis ini, kita boleh kaitkan yang demografi dengan yang maklumat skala pemeringkatan itu. Okey, contohnya like a skill. Jadi kita boleh menganalisis data
soal selidik secara manual ataupun guna komputer. Kalau guna komputer, kita guna software SPSS, tetapi kita hanya hadkan kepada statistik deskriptif. Inilah yang kita cari sahaja. Kita tidak cari T-score, kita cari comparison secara significant difference or not. Tak ada. Okay? Kita hanya untuk mempercepatkan penggunaan guna SPSS ini untuk dapatkan mean, mode, median, jumlah skor, frekuensi, peratusan, nilai minimum dan nilai maksimum. Supaya di sini kita boleh nampak normal distribution graph dia macam mana, berapa dia punya frekuensi untuk ini, berapa jumlah skor dan sebagainya. Okey. Dalam PowerPoint ini, rakan-rakan guru sudah belajar, okey, bagaimana mengumpul data dan menganalisis data dengan kaedah ujian bertulis, dengan kaedah pemerhatian, temu buah, analisis dokumen, dan soal selidik. Okay, jadi kesimpulannya, perancangan pelaksanaan kajian mengisahkan metodologi kajian, iaitu langkah-langkah bagaimana guru melaksanakan tindakan ataupun intervensi tersebut. Dan kaedah bagaimana nak kumpulkan data itu dan bagaimana nak analisis data tersebut. Jadi di sini secara tidak langsung kita sudah belajar kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kita telah dibincangkan dan juga kaedah-kaedah analisis data yang sesuai untuk kualitatif ataupun quantitative approach. Jadi itu sahaja bagi perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.